Dan kemudian dia pun kata, Tuan Rizal, salah tu, dia kata. So saya pun, tiba-tiba kenapa dia cakap saya salah kan? Okey, kali ini saya nak jawab satu soalan. Soalan pun sangat bagus. So, soalannya berbunyi, salam tuan, macam mana nak respon bila kita bagi speech ataupun taklimat pada staff, audience, mereka provoke kita secara live. How to respond dengan situasi provoke macam tu? Okey, saya just nak kongsikan dengan tuan dan puan, sekiranya kita nak bercakap ataupun kita nak sampaikan sesuatu dan tiba-tiba ada orang provoke. So, anda boleh guna teknik defense. So, apa maksud defense? Defense ni bertahan lah. Jadi, macam mana kita nak defense sekiranya kita diprovoke dalam masa kita bercakap tu kan. So, salah satu caranya, first kali, contoh, ada orang provoke kita. So, first kali, kita kena acknowledge je. Thank you so much for your response, tuan. I do appreciate your response. So, itu yang pertama. Maksudnya, kita acknowledge. Sebab kadang-kadang ada certain orang, dia provoke kita, dia nak attention je. Right? So, kita acknowledge je. Thank you so much, tuan. Dan, yang kedua, kita akan memberitahu dia, would you mind to let me finish my session for a while? So, yang kedua adalah kita kena bertegas. Maksudnya, kita kena settlekan dulu kita punya sharing. Dan yang ketiga, kita kena bagi tahu logik. Kenapa? Sebab kalau tuan keep on provoking me ataupun kalau tuan keep on interrupting me, nanti tuan tak akan faham the whole situation. Jadi, again, kepada anda yang mungkin bila bercakap, tiba-tiba ada orang provoke anda, so anda boleh gunakan teknik defensif, alright, ataupun teknik defending. So, apa teknik defending ni? Dia ada 3 step. First kali, acknowledge orang tu. Alright. Yang kedua, kita kena explain ataupun kita kena beritahu, kita kena bertegas. Bagi tahu, minta tolong ataupun saya nak habiskan dulu. Please respect me. Right? Dan yang ketiga, kita kena bagi tahu alasan, kita kena bagi tahu sebab ataupun reason kenapa dia perlu dengar sampai habis. Alright? So, itu adalah teknik defending ataupun defend saya namakan. Cuma, tuan dan puan, saya juga gemar menggunakan ada satu lagi teknik. Tadi defend kan? Defend ni maksudnya kalau orang tu provoke kita secara live masa kita bercakap. Contoh, saya pernah mengendalikan satu program, tiba-tiba orang tu angkat tangan dan kemudian dia pun kata, Tuan Rizal, salah tu, dia kata. So saya pun tiba-tiba kenapa dia cakap saya salah kan? Dan saya pun tanya, apa yang maksud tuan salah So dia pun bagi tahulah, sepatutnya kalau Tuan Rizal bercakap in English, full English, dia kata. Kalau Tuan Rizal cakap in Malay, full bahasa, gitu. So again, saya acknowledge je dan kemudian saya tanya dia apa nama ni, dia daripada mana and so forth, dan kemudian saya bagi tahu, okay, let me finish my sentence ataupun my program first, dan kemudian yang ketiga, kenapa kita buat macam tu, reason dia, dan alhamdulillah dia pun settle down, audien pun settle down, saya pun walaupun masa tu agak terganggu, tapi alhamdulillah saya dapat menundukkan dia. But then again, itu teknik defend. Dan ada satu lagi teknik yang saya nak recommend tuan dan puan, iaitu teknik prevention. Untuk teknik prevention ni maksudnya, sebelum anda sampaikan sesuatu, sebelum anda buat speech, sebelum anda nak menjual, dan untuk mengelakkan daripada orang provoke anda, saya sangat gemar menggunakan conditioning ataupun kita letakkan ground rules. Untuk ground rules ni, inilah yang kita namakan sebagai teknik prevention. So, ground rules ni mungkin awal-awal tu anda boleh sampaikan ataupun anda boleh letakkan di hadapan kata-kata mentor anda ataupun kata-kata bijak pandai. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mula, saya sangat respect dengan anda dan saya sebenarnya sangat teruja bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, dan insya-Allah di sepanjang hari ini kita akan sama-sama sesi santai-santai saja. Walaupun santai, tapi kita hormat each other, sebab saya teringat kata-kata guru saya, orang yang hormat orang lain, insya-Allah dia juga akan dihormati. Dan saya juga teruja dengan tuan dan puan, sebab bila kita sebut tentang majlis ilmu akan mengurangkan ataupun menghilangkan kejahilan. Dan bila kita sebut tentang kejahilan, jahil akan datang bila datang 2 perkara. First kali, jahil akan datang bila kita stop menuntut ilmu, dan yang kedua, jahil akan datang bila kita rasa diri kita berilmu. Jadi hati-hati kalau ada yang datang, sebenarnya aku nak tengok je, sebenarnya aku dah tahu dah apa yang disampaikan ni. Hati-hati tuan-tuan dan puan, sebab kalau kita rasa diri kita berilmu, takut-takut jahil itu akan datang. Alright? So, kita teruskan perkongsian kita. So, itu adalah teknik prevention, di mana prevention ni kita nak set the ground rules awal-awal kepada audience kita supaya mungkin diorang tak ada
mindset yang negatif ke, ataupun kita nak audiens kita respect kita dan seumpama dengannya. Jadi kesimpulannya, anda boleh gunakan teknik defend ni secara live, tadi ada 3 step, ataupun anda boleh gunakan teknik prevent, which is anda boleh gunakan sebelum anda punya sesi ataupun sebelum anda sampaikan mesej anda. Alright? Anda dapat something tak? Kalau dapat, cik komen dapat, dan jangan lupa tekan save dan like serta share supaya lebih ramai orang akan aware, insya-Allah.